Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada pagi ini saya mulakan dulu majlis zikir. Kemudian kita akan bersama dengan Ustazah sebentar lagi insyaAllah. Ustazah dah muncul, dah jenguk-jenguk kepala tadi. Cuma akan muncul sebentar lagi. Baru selesai uruskan anak-anak. Dan insyaAllah Ustazah akan menyambung kuliah Riyadhus Salihin pada pagi Rabu ni insyaAllah. Jadi kita mulakan majlis ini dengan Ummul Kitab, diikuti dengan 10 ayat pertama surah Al-Kahfi dan juga 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا
قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi diberikan salam kepada semua yang baru menyertai kuliah pada pagi ini, dan insya-Allah seperti biasa bila mana ustazah ada urusan seketika, saya memulakan pagi ini dengan majlis zikir, kemudian ustazah akan menyusul untuk bersama dengan semua insya-Allah. Kita teruskan dengan Asmaul Husna. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim المالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره غافلون. Alhamdulillah, selesai kita membacakan nama-nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang, Maha Menghitung, Maha Menemukan, Maha Diperlukan, As-Samad, yang Maha Sumber, Al-Bar, sumber segala kebaikan, yang menetapkan hukum, Al-Hakim, Al-Basir, yang Maha Melihat. Jika disebut nama-nama Allah yang hebat ini, maka datanglah kehebatan terhadap pencipta kita. Lalu kita merasakan diri kita ini tidak ada apa-apa. Yang Maha Melihat, Allah yang memberi pandangan kepada kita untuk melihat, yang memberikan kecerdikan kepada kita, kemudian yang memberikan ilmu kepada kita untuk menaikkan darjat kita, datangnya pada Allah. Bila mana kita rasa kita berilmu, dipandang berilmu, maka segala ilmu itu dipandang kepada Allah yang aziz, yang maha hebat, yang maha mulia. Sebagaimana ustazah terangkan sebelum ini, memandang kepada diri sendiri tentang kelebihan yang Allah berikan, anugerah rezeki, anugerah anak-anak, anugerah kenderaan, anugerah pangkat darjat dan kecerdikan, kehebatan ilmu, lalu ditinggikan hati ini kepada pencipta. Begitu juga kita memandang kepada manusia yang lain, rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada seseorang, lalu kita meninggikan darjat dia, kita memandang tinggi kepadanya, kelebihan dia. Lalu sebaiknya kita bersama memandang tinggi kepada pemberi nikmat, kepada orang yang kita pandang, lalu rasa syukur dengan apa yang dia miliki melalui kelebihan yang Allah berikan kepada dia. Masya Allah. Lalu menjadikan diri ini lebih bersyukur walaupun dalam serba kekurangan. Namun begitu, adanya Allah Subhanahu Wa Taala, peluang untuk mendapat pahala, peluang untuk mendapat syurga terbuka luas. Sama ada dia ada kelebihan atau tidak, sama ada dia memiliki kekayaan ataupun tidak, sama ada dia memiliki kecerdikan atau tidak. Peluang untuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala terbuka luas kepada sesiapa saja yang inginkan syurga tersebut dengan usaha yang bersungguh-sungguh. InsyaAllah pagi ini kita mulakan hari yang ini dan terus berjuang semua. InsyaAllah berjuang dengan bidang masing-masing, dengan lapangan masing-masing, dengan ujian masing-masing, dengan kekuatan masing-masing. InsyaAllah kita berjuang. Dan perjuangan kita pada pagi ini kita mulakan dengan majlis zikir insyaAllah. Dan moga-moga ada kekuatan
ada ketenangan melalui zikir-zikir dengan ayat-ayat Quran yang kita bacakan, dengan selawat dan salam kepada Nabi junjungan yang kita sebutkan, insya-Allah mendatangkan satu kekuatan untuk kita meneruskan kehidupan hari ini. Yakinlah bahawasanya ujian yang datang kepada kita insya-Allah akan berlalu dan kita menjadi seorang yang lebih tenang, lebih redha, lebih kuat untuk menghadapi hari-hari mendatang. Salah satu zikir yang kita bacakan insya-Allah kalau sempat kita bacakan dalam buku Riyadhus Maqsurat ni, Al-Maqsurat ini, himpunan zikir-zikir, ada menyebut zikir tentang redha. Nabi anjurkan dibacakan 3 kali pagi dan 3 kali petang. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ya Allah, aku redha Engkau sebagai Tuhanku. Ya Allah, aku redha Islam sebagai agamaku, dan kami redha Nabi Muhammad sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusanmu. Jadi kita redha kepada Allah Subhanahu wa taala ini, maksudnya apa jua yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, yang baik, yang tidak baik, dan takdir Allah tu kita redha. Redha kepada segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Redha kepada segala ujian yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Redha kepada segala yang Allah suruh dan redha kepada segala Allah larang. Jadi kita taat semuanya. Jadi itu tanda redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita redalah Islam sebagai agama kita, menetapkan hukum hakam dalam agama ni, tak boleh itu, tak boleh ini, kita reda. Jadi kita melalui kehidupan dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah memberi kekuatan kepada kita insya-Allah. Jadi insya-Allah sentiasa kuat semua untuk teruskan kehidupan. Sesungguhnya kehidupan ini bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk ramai orang yang kita nak berikan manfaat kepadanya. Maksudnya adalah kita kalau hidup sendiri-sendiri mungkin kita rasakan okey-okey saja. Tetapi lebih sangat okey, lebih sangat membahagiakan bila mana hidup ni untuk orang lain juga. Kita memberikan senyuman, memberikan kebahagiaan dan ketenangan kepada orang sekeliling kita, memberi kebahagiaan kepada pasangan kita, insya-Allah kita pun akan bahagia. Memberi ketenangan kepada pasangan kita, insya-Allah kita pun lebih tenang. Begitu juga dengan orang sekeliling kita, keluarga kita, anak-anak kita, ibu ayah kita, adik-beradik kita, dan juga masyarakat sekeliling insya-Allah. Kita cuba memberi yang terbaik kepada mereka, insya-Allah kebaikan itu akan kembali kepada kita insya-Allah. Kita teruskan dengan zikir Rahman insya-Allah 10 kali. Sebagaimana semua maklumlah, kelebihan-kelebihan ini mungkin sahabat-sahabat boleh share di TikTok, di muka buku dan juga di IG. Boleh share tentang kelebihan ini. Sudah banyak kali diterangkan, dan insya-Allah bagi mereka yang baru hadir, boleh bacakan sedikit apa kelebihan. Nanti kita akan ulas dengan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masya-Allah, satu zikir yang sangat hebat dan ganjarannya cukup hebat, dan kelebihannya ganjaran dari sudut kekuatan fizikal kita pun kita rasa lain, kekuatan mental kita pun kita rasa lain. Ayat-ayat yang sama yang saya ucapkan ini, begitu juga Ustazah pun selalu terangkan tentang ayat ini. Jadi bagi mereka, saya nak ulang sekali lagi, bagi mereka yang beramal, insya-Allah mereka dapat merasai kelebihan zikir-zikir. Banyak lagi zikir-zikir yang kita boleh buat, kita boleh amalkan. Namun begitu, ganjaran setiap zikir ada yang menawarkan pahala yang berbeza-beza. Seumpama zikir pada pagi ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, diberikan ganjaran seumpama membebaskan 10 orang hamba. Bayangkan. Membebaskan seorang hamba sahaja cukup untuk melepaskan anggota badannya dan dirinya daripada api neraka. Bayangkan 10 orang hamba diberikan pahala ganjarannya. Kemudian diberikan 100 kebaikan hari ini. Kemudian dijauhkan dengan 100 keburukan. Kemudian dijauhkan daripada bisikan syaitan. Dan barang siapa yang menzikirkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ini lebih banyak, maka banyaklah ganjaran yang akan diperolehinya. Ini hadis Nabi SAW yang mana kita selalu zikirkan 10 kali saja pagi ini. Kemudian selebihnya sahabat-sahabat semua boleh sambung dan juga boleh teruskan dengan 90 lagi insya-Allah. Kita baca sekali imbas hadis Nabi SAW yang bermaksud
daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membacakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang kita biasa baca ni, yang kita biasa baca, kemudian sebanyak 100 kali sehari, 100 kali sehari, diberikannya pahala seperti membebaskan 10 orang hamba, ditetapkan baginya 100 kebaikan dan dijauhkannya daripada 100 keburukan, dan dijauhkan daripada godaan syaitan. Tidak ada orang yang lebih baik amalnya daripada orang yang membaca doa ini, kecuali seseorang yang dapat mengamalkan lebih banyak zikir ini, insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat ada share tu, ada yang share tentang kelebihan ini, insya-Allah. Ini bukan Riyadhus Shalihin, ini cuma majlis zikir. Sahabat-sahabat bertanya adakah hadis nombor berapa? Inilah cuma majlis zikir. Kita mulakan dengan majlis zikir, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, 10 kali dulu, 10 kali dulu, dan insya-Allah kita akan teruskan, masing-masing teruskan dengan 90 kali lagi untuk cukupkan 100. Kerana ganjarannya yang disabdakan Nabi bagi orang yang menzikirkan 100 kali, insya-Allah banyak kebaikan kita perolehi, insya-Allah. Satunya yang biasa sahabat-sahabat sebut dalam ketiga-tiga channel ini adalah ramai orang bertambah tenang, ramai orang bertambah yakin, tenang dalam menghadapi hari-hari mendatang. Hari-harinya dilalui dengan tenang, kerja tenang, kemudian pengurusan anak dengan tenang, suami tak support pun tenang, isteri tak support pun tenang. Maksudnya tenang dalam menghadapi situasi ataupun konflik, lebih kuat menghadapi sesuatu ujian, lebih yakin. Sebab apa? Sebab kebergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu secara total. Kebergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara total. Sebab apa? Totalnya wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan bagi Allah lah segala ketentuan, segala takdir ataupun segala yang menentukan segala-galanya, insya-Allah. Kita yakin akan itu. Dan kita tidak berhak dipuji selebih-lebih, melainkan Allah yang berhak dipuji lebih-lebih. Sebab apa kita katakan lahul mulk wa lahul hamd. Wa lahul hamdu maksudnya segala pujian hanya bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lahul mulk kita mengakui bahawa Allah lah pemerintah segala-galanya. Jadi insya-Allah kita faham ayat ini, maka kita pun fahamlah, kita serahkan segalanya pada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Allah lah segala-galanya. Selawat 10 kali sahabat-sahabat semua, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillah, selesai. Memandangkan ustazah tak muncul lagi, kita teruskan dengan al-maqsurat, himpunan doa-doa, yang mana satu doanya kita bacakan tadi, raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula, sebagai tanda kita redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita teruskan dengan secara cepat himpunan doa-doa insya-Allah. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rushdu minal ghayy. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihi Allah, fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha, wallahu ala kulli shay'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Di sini kita tengok maksud ayat yang terakhir kita bacakan tadi. Maksudnya adalah ayat ini memberi kita inspirasi dan juga motivasi tentang ujian dan beban kehidupan kita, bahawa Allah tidak membebani kita melainkan kita mampu untuk menghadapinya. Setiap orang ada beban dan cabaran tersendiri. Jadi kena yakin bahawa Allah tidak membebani seseorang melainkan yang terdaya olehnya. Ayat yang pertama tadi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat. Allah tidak membebani seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya.
dia mendapat pahala kebaikan yang diusahakannya dan dia menanggung dosa kejahatan yang diusahakannya. Mereka berdoa, wahai Tuhan kami, janganlah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa atau kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah kesalahan kami serta ampunkanlah dosa dan berikanlah rahmat kepada kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap kaum yang kafir. Memahami ayat ini memberi kita satu kelebihan bila mana kita membaca. Kelebihan pertama adalah kita terasa mendalam ayat Allah SWT ini, dan keduanya menambahkan rasa yakin kepada kita tentang ujian dan beban ini kita boleh hadapinya insya-Allah. Kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitr fatimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitruka fid dunya wal akhirah. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakash syukr. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Doa untuk kita menjauhkan mudarat dalam hidup kita. InsyaAllah inilah doa dia. Segala mudarat ataupun ketakutan-ketakutan
Anxiety pun boleh kita doakan, amal dengan doa ni, mudarat. InsyaAllah doa ni sangat-sangat hebat. Kita amalkan 3 kali pagi dan juga 3 kali petang insyaAllah. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Laju sikit dia sebab ustaz nak muncul. Jadi saya set masa dalam 5 minit lagi insya-Allah ustaz akan muncul insya-Allah. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukh wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahril rijal. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Doa untuk kesihatan. Ya Allah, siapkanlah badanku, ya Allah siapkanlah pendengaranku, ya Allah siapkanlah penglihatanku. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr, la ilaha illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Barang siapa yang membacakan doa ini insya-Allah pada pagi dan petang penuh yakin bacanya, dengan penuh pemahaman bacanya, ketika petang tiba-tiba dia mati pada malamnya, dia masuk syurga. Dan sesiapa yang bacanya dengan penuh yakin terhadapnya ketika pagi, tiba-tiba dia mati pada harinya, dia masuk syurga. Riwayat Bukhari insya-Allah. Jadi dengan penuh yakin, dengan maksud-maksud yang kita fahami, dan insya-Allah inilah penghulu istighfar. Baca lepas subuh, baca lepas asar, insya-Allah. Tak ada yang beramal, ramai yang beramal. Ramai yang beramal dengan doa ni. Di masjid-masjid pun ada doa-doa ini selepas solat. Alhamdulillah, beramal. Banyak doa yang kita boleh beramal. Rasa lemah, rasa tak tentu arah, rasa putus asa, banyak doa yang kita boleh berdoa. Inilah satu caranya adalah kita memohon istighfar insya-Allah. Bila istighfar banyak-banyak insya-Allah hidayah datang, ketenangan datang insya-Allah. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyi ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman 'adada ma ahata bihi ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa ahsahu kitabuk wa radallahu an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Shadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz. Bukan apa ni lajunya. Tapi tak apa. Apa yang pasal kata. Cek sekejap ya. Akak boleh cakap dia.
Lepas tu kena uruskan dalam muka, tak berhenti. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabiul Qulub tanya, kaifal ahlu wal asdiqa? Alhamdulillah bi khair. Nahnu bi khair. As'alukallah, nas'alukallah, nahnu tahta riayatillah. InsyaAllah. Subhanallah, tuan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Moga Allah memberkati semuanya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ke atas sekalian semuanya, rahman Allah dan keberkatan Allah. Alhamdulillah, hari ini hari Rabu, hari Rabu. Masya Allah, minggu ni minggu yang sangat padat. Hari Rabu, habis kuliah ni kami akan ke Melaka. Daripada Melaka kita pergi ke tapak showroom cadangan Deluxe. Lepas tu daripada situ program di Bangi. Awal pagi besok kita ada turun Kedah, tapi untuk urusan tertentu. Lepas tu sebelum subuh hari Jumaat nanti kita bertolak ke Aceh. Dan awal pagi Sabtu kami bertolak ke Mekah. Alhamdulillah. Jadi kami pergi pada tahun ini ada untuk membimbing jemaah haji. Jadi tuan-puan sekalian, kalau tahun lepas adalah haji pertama kami tak bawa jemaah. Tapi tahun ini adalah haji yang kedua. Tapi tujuan utama adalah kami pembimbing kepada jemaah haji. Jadi subhanallah, banyaklah perkara nak diselesaikan. Sebab memandangkan hari ini pun pagi sampai malam, esok pun pagi sampai malam. Jadi tadi tu kelang kabut tengah kemaskan beg sebenarnya. Sebab tengok masa, tak ada dah waktu lain, baru start kemas beg, packing-packing barang. Sebab nak tengok berapa hari ni mana yang tak cukup. Jadi insyaAllah kita akan mendoakan sahabat-sahabat semua untuk menunaikan umrah, menjadi tetamu Allah dan juga haji insyaAllah. Okey. Subhanallah, sebenarnya dah lama encik suami tak bimbing untuk bacaan zikir pagi. Dan memang macam biasa, bila beliau yang membimbing, alhamdulillah automatik dapat baca Al-Maqsurat sekali sampai habis. Itulah kelebihannya. Sebab kalau saya yang bimbing, kalau saya yang memimpin bacaan zikir pagi, saya banyak ulasan in between tu kan. Ada je ulasan tambahan. Jadi zikir tu lambat siap dan tak sebanyak encik suami. Jadi alhamdulillah, syukur apabila encik suami yang memimpin bacaan zikir pagi, dapat banyak zikir yang dihabiskan. Alhamdulillah, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, akhirnya setelah hari Isnin tak jadi sebab kita mukadimah hari Selasa semalam, sebab kita fokus kepada 1 Zulhijjah dan kita ceritakan tentang kelebihan 10 awal Zulhijjah. Kemudian hari ni hari Rabu kan. Betul lah, bukan Khamis lah. Hari ni hari Rabu. Akhirnya kita akan masuk ke tajuk yang baru. Masuklah kita ke tajuk yang baru. Okey, sahabat-sahabat yang dihormati sekalian, pengajian kita hari Isnin sampai hari Khamis, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis adalah menggunakan kitab Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin yang bermaksud taman Riyadh, taman-taman orang soleh. Subhanallah, mudah-mudahan kita jadi orang soleh dengan kita berada dalam taman orang soleh. Kemudian kitab ini disusun oleh Imam Nawawi, Hujjatul Islam, ulama besar dan mazhab Syafi'i kita, diguna pakai di seluruh peringkat pengajian, universitinya, pondoknya, madrasahnya, sekolahnya, masjid-masjid di seluruh dunia, bukan di Malaysia sahaja. Ia adalah satu kitab yang dialih bahasa kepada beratus bahasa di dunia, diguna pakai sejak daripada beratus tahun sehingga hari ini. Ia kandungan utama adalah ilmu tasawuf, tapi di dalamnya juga terkandung ilmu akidah. Dan adalah sampingan jika ditambah oleh tenaga pengajar itu ilmu fiqh. Jadi subhanallah, sahabat-sahabat yang dihormati sekalian, alhamdulillah dah 2 tahun lebih dah. Dah 2 tahun lebih kuliah kita ni berlangsung
setiap pagi Isnin hingga Jumaat. So esok hari Khamis kuliah Riyadhus Shalihin lagi. Hari Jumaat adalah tadabbur Asmaul Husna. Alhamdulillah. Okey, muslimin muslimat, hari ini kita akan masuk bab yang baru, iaitu bab yang ke-16. Bab yang ke-16 dalam kitab Riyadhus Shalihin yang bertajuk bab memelihara sunnah dan adab-adabnya. Bab memelihara sunnah dan adab-adabnya. Okey. Siapa yang ada kitab yang sama dengan saya boleh buka muka surat 150. Tetapi jika sesiapa yang tidak ada kitab sekalipun, tak ada masalah, sebab kita akan jelaskan dengan teliti, dengan detail. Kemudian yang ketiga, mungkin ada kitab Riyadhus Shalihin tapi versi lama yang mak ayah punya ataupun dah beli terbitan syarikat penerbitan berbeza, jadi muka surat takkan sama. Jangan bimbang sebab susunan dalam kitab Riyadhus Shalihin walaupun berbeza syarikat penerbitan cetakan, dia tetap sama dari sudut bilangan hadis, nombor hadis. Contohnya, hari ini kita mungkin tak sempat baca hadis dalam bab ni, tapi anda cari saja bab yang ke-16 yang membawa tajuk bab memelihara sunnah dan adab-adabnya. Okey, bersedia semua? Kita nak masuk kepada pengajian kita ni. Okey, terima kasih kepada semua yang hadir. Moga Allah berkati, Allah rahmati. Dan terima kasih kepada yang share perkongsian ini. Dia copy link, lepas tu dia share pula di TikTok, di IG, di FB dia, kemudian di grup-grup WhatsApp, di grup-grup Telegram, dan dia ajak ramai orang. Ada yang tag, ada yang bagi star, alhamdulillah, yang bagi gift, sebab ini akan bertukar menjadi kewangan, sumber kewangan kami untuk buat kerja dakwah. Kemudian ada yang bagi emoji, yang bagi komen, yang tag untuk capai 1 juta di TikTok. Terima kasih semua di atas perjuangan kalian untuk menjadikan kuliah online ataupun jihad ilmu kita ini berada kukuh di media sosial. Jadi, apa pun sumbangan anda, walaupun sekadar hadir, itu bukan sekadar hadir, itu pun sangat besar maknanya. Jadi, mudah-mudahan Allah menerima. Ini adalah air tangan kita untuk agamanya, insya-Allah. Jadi, alhamdulillah. Bab berapa tadi? Bab yang ke-16. Boleh buka bab yang ke-16, bab memelihara sunnah dan adab-adabnya. Okey. Sekarang muslimin muslimat, kita akan mulakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Sadaqallahu azim. Surah Al-Hajj ayat yang ke-7. Yang bermaksud, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Allah memerintahkan kepada kita, wa ma atakumur rasul, apa yang diberikan Rasul kepadamu, apa yang diminta Rasul, apa yang diperintah Rasul, apa yang disuruh Rasul, iaitu Nabi kita Nabi Muhammad. Fakhuduh, maka terimalah. Terima dengan berlapang dada. Terima dengan jangan memberontak apa yang Nabi suruh kita buat. Wa ma nahakum, dan apa yang dilarangnya bagi kamu, fantahu, maka tinggalkanlah. Allahu Akbar. Tuan-puan sekalian, dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di kalangan umatku ada yang enggan masuk syurga. Allahu Akbar. Nabi bersabda, ada di kalangan umatku yang enggan masuk syurga, yang tak mahu masuk syurga. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada ke orang yang enggan masuk syurga? Ada ke orang yang tak mahu masuk syurga, ya Rasulullah? Kemudian Nabi pun menjawab, ada. Iaitu mereka yang tidak mahu mengikutiku dan tidak mahu meninggalkan laranganku. Itulah orang yang enggan masuk syurga. Tuan-puan dimati Allah sekalian, saya nak sebutkan satu perkara yang kita kena faham sama-sama. Okey. Antara talbis iblis. Apa maksud talbis iblis?
iaitu tipu daya syaitan, tipu daya iblis, tipu daya syaitanir rajim. Macam mana kita nak sebut tu? Tipu daya iblis lah, tipu daya syaitan ni. Iaitu apabila pelaku maksiat, ahli maksiat, mereka yang bergelumang dalam kemungkaran. Okey. Ini saya bagi situasi. Lalu dia share di media sosial contohnya. Lalu semua orang nampak, orang tengok. Sebab ini bukan aib tersembunyi. Dia maksiat ni benda aib, tuan-tuan sekalian. Melakukan dosa adalah aib. Faham? Kita kena malu kalau orang tahu kita buat dosa. Okey. Tapi apabila pelaku maksiat hari ini, bila buat maksiat, terangan dan disebarkan. Okey. Ini saya bagi contoh senario. Lepas tu kita tengok pada ruangan komen. Adalah yang akan menegur. Tak boleh macam tu, tak elok. Semoga kamu menutup aurat. Sopan sikit. Kenapa macam tu contoh ya? Subhanallah. Kemudian akan ada, sama ada orang yang support, teguran atau nasihat. Ada juga yang herdik dengan kata-kata. Yang ni kena faham, kena betulkan. Ada pula yang kata, engkau tu belum tentu bagus. Boleh jadi nanti perakhirannya lebih baik daripada kita. Tak payahlah sibuk-sibuk hal orang. Perasan atau tidak? Okey. Sekarang saya nak kembali kepada antara tipu daya iblis menyedapkan hati pelaku maksiat adalah merasakan dirinya akan berakhir dengan baik. Merasakan dirinya, teruk mana aku sekarang, masih ada peluang untuk jadi baik akhir. Lepas tu bila tengok komen pula, boleh jadi dia lebih baik daripada kita perakhiran. Kita belum tentu lagi. Bukan semestinya kita baik pada hari ini, kita baik pada akhir kematian. Belum tentu lagi sekian. Orang yang kau kutuk-kutuk ni boleh jadi lebih baik lagi. Perhatikan, di antara tipu daya iblis dan syaitan adalah memberikan alasan-alasan, ayat-ayat penyedap hati kepada pelaku maksiat. Sama ada dia sendiri yang bermain dalam fikiran perasaan seperti itu, ataupun orang yang mengatakan begitu kepadanya, lagilah dia rasa secure, selamat, tuan-puan sekalian. Jadi, Masya Allah, saya nak sebutkan, memang ada orang yang kehidupannya, saat hidupnya sangat jauh daripada agama, tidak melakukan apa yang Allah perintah dan buat apa yang Allah tak suka, Allah murka dan Allah larang. Dan kita boleh tengok kehidupannya baik-baik sahaja. Memang ada. Yang kehidupannya memang jauh daripada agama, buat maksiat, dosa terangan. Lepas tu penghujungnya, dia mati dalam keadaan yang baik. Dilihat baik. Maksudnya dia sempat hijrah, dia sempat taubat. Mungkin berapa bulan sebelum, mungkin berapa tahun sebelum, dia hijrah, dia taubat. Alhamdulillah, memang ada. Tapi yang paling ramai, saya nak sebut golongan itu sedikit. Yang mana hidupnya melakukan maksiat, tapi hujung-hujung dekat kematian, dia hijrah dan dia taubat. Tapi golongan ini sangat sedikit. Dan cerita-cerita kisah yang sebegini dalam Al-Quran juga sangat sedikit. Dan kisah-kisah cerita orang yang seperti ini juga sangat sedikit di dalam hadis Nabi. Ingat, dia sangat sedikit. Yang paling ramai dan disebut di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi adalah golongan yang melakukan keingkaran ketika hidupnya dan mati dalam kemurkaan Allah. Ini kumpulan yang paling ramai. Bacalah firman Allah daripada satu surah ke satu surah. Bagaimana kisah orang yang ingkar kepada perintah Allah. Satu kaum ke satu kaum. Kaum Lut, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Musa. Subhanallah. Kebanyakannya digambarkan bagaimana mereka ni ingkar perintah Allah dan mereka mati dalam kemurkaan Allah. Mereka mati dan kadang tak sempat hijrah, tak sempat taubat. Berhati-hati. Subhanallah. Sebab ramai yang suka bernaung di bawah ayat, belum tentu walaupun nampak buruk macam tu, tapi boleh jadi penghujung. Subhanallah, tuan-tuan, kerana ayat seperti inilah menyebabkan pelaku maksiat selesa. Sedangkan yang ramainya adalah kehidupan yang melakukan maksiat, melakukan kemungkaran yang Allah cegah, akhirnya mati dalam keadaan kemungkaran. Ini kumpulan yang paling ramai. Lepas tu saya nak sebutkan,
Kumpulan kedua paling ramai yang perakhirnya adalah baik, adalah kehidupannya baik. Maksudnya masa hidupnya dia dah hijrah. Maksudnya dia jaga apa yang Allah perintah, apa yang Allah larang, dia tinggalkan. Dia berusaha. Dan dalam waktu yang sama sudah tentu takkan sempurna. Dia tetap buat salah. Of course lah, manusia. Dengan suami ke, dengan anak ke. Tapi dia berusaha sedaya upaya dalam hidupnya. Jaga aurat, lepas buat salah, mohon maaf, buat dosa, taubat. Inilah kumpulan terbesar yang diberikan kematian yang baik. Kita tengok kisah sahabat Nabi, kita tengok kisah ahli keluarga Nabi, kita tengok kisah-kisah yang dirakam di dalam Al-Quran, orang-orang saleh yang kehidupannya saat hidupnya baik, berusaha untuk taat kepada Allah. Dan golongan yang sedikit sangat diceritakan dalam hadis Nabi ataupun dalam Al-Quranul Karim, golongan yang saat hidupnya melakukan ketaatan, amal soleh, perakhirannya su'ul khatimah, perakhirannya buruk. Itu jarang. Internet ni subhanallah. Faham ya? Jadi sekarang ni seronoknya kalau dapat tulis ni. Faham tak apa yang saya cuba sampaikan? Faham ya? Itu di antara tipu daya terbesar iblis. Contoh lain tipu daya terbesar iblis adalah apabila ahli maksiat diberikan nikmat, lalu ada kata-kata yang menghalalkan perbuatan maksiat tersebut. Seolahnya membenarkan ataupun menghalalkan. Contoh, walaupun dia teruk macam tu, tapi dia dengan mak ayah dia terbaik. Dia anak yang baik. Walaupun dia tu macam tu, tapi tengoklah macam mana dia dengan isteri dia, macam mana dengan anak-anak dia. Walaupun dia macam tu, tapi umrah setiap tahun. Walaupun, saya bukan kata perbuatan baiknya itu tidak baik. Baik, tidak baik. Tetapi ini antara tipu daya iblis yang terbesar juga, yang disebut dalam kitab-kitab yang disusun oleh alim ulama. Ada buku, ada kitab talbis iblis, iaitu tipu daya iblis. Apa dia, tuan-puan sekalian? Apabila satu perbuatan haram maksiat dikekalkan dalam waktu yang sama, menunjuk ataupun melakukan kebaikan, dan dia merasa selesa, seolahnya seimbang. Soalannya dia menyeimbangkan perbuatan maksiat, dosa, dengan perbuatan amal soleh. Faham ya? Tuan-puan dimati Allah sekalian. Minyak dan air tidak akan bercampur. Ibarat air itu adalah amal soleh, manakala minyak adalah amal soleh ataupun maksiat. Maka, subhanallah, tidak boleh apabila pelaku maksiat, orang buat dosa, kita buat dosa, lalu waktu yang sama, tak apalah aku ni, tapi aku jaga solat, tak apalah aku teruskan. Subhanallah, muslimin muslimat, di antara tanda amal soleh dan amal ibadah kita diterima oleh Allah adalah apabila kita dapat meninggalkan dosa dan maksiat. Sebab itu Allah berfirman, as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah kamu daripada melakukan fahsya, iaitu keburukan, wal munkar, kemungkaran, maksiat. Solat itu akan mencegah kamu daripada melakukan perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Tetapi jika ada orang yang masih solat, waktu yang sama dia masih melakukan kemungkaran dan perkara yang keji, itu memberikan tanda, justify bahawasanya something wrong dengan solat dia. Ada yang tak kena dengan solatnya. Sebab itu kita jumpa ada orang jaga solat tetapi dia zalim dengan isteri. Dia pukul isteri. Dia jaga solat sampai pergi masjid tapi dengan anak maki hamun. So, orang sebegini kena cek balik. Kenapa solatnya tidak menjadikan perbuatan keji dan mungkarnya tercegah? Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Bimbang solatnya sia-sia. Tidak ada nilai di sisi Allah. Tidak diterima oleh Allah. Jadi berhati-hati. Orang yang melakukan maksiat, ini bukan nak tuju pada orang lain, nak tuju pada diri sendiri. Berhati-hati.
Apabila kita melihat diri kita masih melakukan maksiat, bercakap tentang hal orang, aib orang, sebarkan sekian-sekian ataupun apalah dosa maksiat, di tengah malam tengok benda yang tak sepatutnya, ketika itu kita fikir, tengok balik, tapi aku solat. Jangan aku solat itu membuatkan kita selesa buat maksiat. Tak apalah, yang penting solat, Allah akan Maha Pengampun. Nanti Allah hitunglah solat tu. Boleh jadi dengan solat tu lah nanti boleh masuk syurga, maka maksiat-maksiat dia lakukan ni jadi Allah gugurkan. Tidak. Kalau kita fikir begini, kita termasuk dalam tipu daya halus syaitan. Tetapi yang kita kena fikir adalah, kenapa aku buat maksiat lagi pada aku solat? Ya Allah, takutnya. Adakah solatku tidak ada apa-apa? Adakah solatku sia-sia? Adakah solatku tidak diterima oleh Allah? Sedangkan Allah melalui hadis Nabi bersabda, awwalu ma yuhasabu indallah, amalan pertama yang akan dihisap di sisi Allah as-salah, iaitu solat. Sekiranya solat diterima oleh Allah, maka seluruh amalan lain diterima. Sekiranya solat tidak diterima oleh Allah, maka amalan lain semua ditolak. Tak dipandang langsung dalam yang mana sedekah, yang mana umrah, mana haji, jika solat tidak diterima. Allahu Akbar, muslimin muslimat. Jadi berhati-hati kita bila nak tulis komen. Bimbang komen kita menyedapkan hati, menyedapkan rasa dan memberikan motivasi kepada pelaku maksiat untuk kekal dalam maksiat. Bila kita komen, kan, kita tengok ada orang bagi teguran sebab dia buat maksiat terbuka dan dia promosikan maksiatnya. Jadi apabila kita komen dengan baiklah, bukan kutuk, bukan hina, bukan keji. Komen dengan ikhlas hati, dengan ayat-ayat yang baik. Puan ataupun nama artis sekian-sekian, nama influencer, tutuplah aurat, anda wanita muslimah, janganlah buat macam ni. Contohlah kan. Lepas tu nanti memang saya kadang baca, tengok komen bawah tu, kau ni jangan nak sibuk hal orang lah. Belum tentu kau tu lebih baik pada dia perakhiran. Oh, perakhiran semua orang tak tahu, tuan-puan sekalian. Yang orang tahu hari ni, apa yang dilihat, apa yang sedang berlaku, itu real. Tapi perakhiran tak tahu lagi macam mana. Jangan berhujah dengan perakhiran untuk membenarkan perbuatan hari ini. Jangan berhujah dengan benda yang belum pasti akan datang untuk membenarkan dan membiarkan kemungkaran pada hari ini. Oh, jangan. Dan saya memang memuji orang yang memberi teguran, memberi nasihat dengan baik di media sosial. Sangat terbaik. Bukan semua orang mampu sebab kena berhadapan dengan haters. Dengan berhadapan dengan follower ketat dan perasan atau tidak, ya Allah, ramai dah influencer ataupun produk founder yang sangat melampaui batasan di media sosial, TikTok, IG, FB dan sebagainya. Allahu Akbar. Tuan-puan sekalian, kalaulah nak iklan untuk produk kurus, tak perlulah tunjuk bahagian-bahagian begitu begini, exercise sampai terkangkang, sampai itu berlari, sampai boleh, tetapi dengan keadaan yang sangat minima, lepas tu dengan keadaan yang sangat cukuplah bukti sebelum selepas. Tak perlu sampai tahap dalam proses tu, kalau nak detailkan benda-benda ni macam tak habis lah. Cuma saya nak kembali semula kepada firman Allah ini, yang kita mulakan mukadimah daripada tajuk bab memelihara sunnah dan adab-adabnya. Allah memulakan dengan firman-Nya dalam surah Al-Hajj. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma atakumur rasulu fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Allah beritahu kita, Allah perintahkan kita, apa yang diperintah Rasulmu, maka lakukan. Apa yang dilarang Rasulmu, maka tinggalkan. Dan saya ulang lagi sekali hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, sesungguhnya di kalangan umatku ada yang enggan masuk syurga, yang tak nak masuk syurga. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada ke orang yang tak nak masuk syurga? Rasulullah jawab, ada. Iaitu mereka yang tidak mentaatiku dan melakukan apa yang dilarang olehku. Itulah orang yang enggan masuk syurga. Dia bukan cakap dengan mulut, aku tak nak syurga, aku tak nak masuk syurga, aku kisah kalau aku masuk neraka, aku tak nak masuk syurga. Tak ada orang berani sebut macam tu. Mulutnya mesti nak syurga juga, tetapi perbuatannya membuktikan sebalik daripada apa yang dikata. Saya nak tanya, perbuatan dengan perkataan mana lebih kuat?
Mana lebih kuat? Perbuatan ke perkataan? Kita boleh mendoakan. Ya, saya setuju. Kita memang boleh mendoakan. Tengok orang yang melakukan maksiat, semoga perakhirannya baik. Sebenarnya lebih baik kita doa, semoga dia segera hijrah dan taubat. Bukan kita biarkan pelaku maksiat ataupun kita yang berada maksiat selesa dengan maksiat kita dengan mengharapkan perakhiran yang baik. Subhanallah, Allahu Akbar. Oh, itu bahaya. Itu pun tipu daya iblis tu. Semoga perakhirannya baik. Kita belum tentu, boleh jadi lebih baik daripada kita. Oh, benda yang tidak pasti. Ya, perbuatan lebih kuat. Bayangkan ya, kalau seorang suami hari-hari daripada pagi sampai malam dengan isteri dia, I love you, I love you, I want you, I need you, I miss you. Kejap-kejap I love you, kejap-kejap I love you. Tapi malas, tak pergi cari rezeki. Lepas tu isi tanya, bang, dah tengah hari awak tak keluar ke kerja? Tak apalah ya sayang. Sayang, I love you. Awak memang isteri yang baik. Awak memang baik. I love you sayang, I love you. Lepas tu, bolehlah berapa hari makan I love you. Dah sebulan kahwin, nak makan I love you tu. Memang makan benda lain lah. Sampai masa sini kata, dah tak payah nak I love you sangat lah. Tak payah nak ni lah. I love you awak tu tak ada makna. Mesti dibuktikan dengan perbuatan. Mesti awak berusaha untuk cari nafkah, untuk keperluan. Maksudnya tuan-puan sekalian samalah. Cakap sayang anak tapi pukul anak. Pukul tu yang anak ingat, cakap sayang tu tak ingat. Jadi ramai yang sebut nak syurga tapi tak melalui jalan ke syurga. Dia umpama seperti kapal yang nak berlayar tapi kapal duduk atas darat. Saya nak tanya kapal tu boleh berlayar atau tidak? Tak boleh. Kalau betul kapal ni nak berlayar, tolaklah ke laut. Itu laluan dia. Ramai yang kata sedang nak berlayar menuju ke syurga tapi laluannya atas darat. Tak sampai. Jadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila saya baca kitab Talbis Iblis, saya sendiri pun sedang menilai diri saya banyaknya tertipu daya dengan perbuatan sendiri. Rasa dah betul, dah rasa sekian, ini rupanya tipu daya licik syaitan. Jadi, muslimin-muslimat, Nabi kata, ada kalangan umatku yang enggan masuk syurga. Bukan dengan perkataan, dengan perbuatan. Iaitu mereka yang tidak mentaati apa yang aku suruh. Dan mereka melakukan apa yang aku larang. Itu adalah kata-kata Nabi SAW. Okey, kita tengok. Di dalam ayat ini terdapat dalil kewajiban melaksanakan perintah Rasulullah SAW dan meninggalkan larangannya. Allah berfirman dalam surah An-Najm ayat 3 hingga 4. Okey. Jelas ya sebab ada. Okey, muslimin muslimat. Allah berfirman dalam surah An-Najm ayat 3 hingga 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sadaqallahu azim, yang bermaksud, dan tidaklah yang diucapkannya itu, yakni Al-Quran, menurut keinginannya, iaitu keinginan Nabi SAW. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, iaitu kepada Nabi SAW. Apa yang Nabi larang bukan mengikut hawa nafsu Nabi, suka hati dia, ni tak boleh, ni tak boleh. Tapi ia adalah daripada wahyu perintah Allah. Nabi itu adalah perantaraan ataupun utusan Allah sahaja. Maksudnya Rasulullah SAW tidak akan mengatakan kecuali kebenaran dan bukan berasal keinginan dan tujuan peribadi Nabi. Kerana apa yang disabdakan beliau merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak pesan juga, antara ajaran yang sesat dan salah akhir zaman adalah apabila ada golongan yang berkata, saya berpegang teguh kepada Al-Quran. Saya golongan Quranik. Apa-apa saya rujuk Al-Quran. Bunyi memang sedap. Bunyi macam terbaik. Muslimin muslimat, memang hebat. Saya Quranik. Saya golongan Quranik. Saya berpegang teguh dengan Al-Quran. Hati-hati apabila golongan yang hanya fokus kepada ayat Al-Quran tetapi dia menolak hadis Nabi SAW. Dan ini disebut dalam hadis yang sahih, Nabi menyatakan, akan tiba satu saat di kalangan umatku, mereka yang berpegang teguh dengan Al-Quran tetapi menolak sunnahku, menolak hadisku. Hadis Nabi, menolak hadis Nabi.
Sebab itu kita dapati ada golongan yang free hair, minta maaf ya, yang free hair, yang tak pakai tudung. Lalu mereka kata, saya berhujah, saya merujuk kepada Al-Quran. Sebab yang mewajibkan tutup kepala, pakai sekian-sekian adalah hadis Nabi. Kan Nabi bersabda kepada Asma binti Abu Bakar, kan, bila berselisih ketika permulaan perintah menutup aurat, Rasulullah terus menasihati Asma, itu kakak iparnya. Wahai Asma, seseorang wanita itu seluruh tubuhnya adalah aurat kecuali aurat, perlu ditutup, aib yang perlu ditutup kecuali muka dan dua tapak tangan. Dua tapak tangan tu tapak depan, tapak belakang. Inilah dua tapak tangan, depan dan belakang. Wajahnya dan dua tapak tangan. Yang lain wajib ditutup. Dan ketika turunnya perintah untuk menutup aurat ini, isteri-isteri Nabi, para sahabiah wanita, sahabat-sahabat wanita, mereka tanpa bertangguh bersegera tutup aurat, sampai dikatakan mereka ambil apa saja yang ada, bahkan kain-kain lansir rumah, mungkin hamparan tempat tidur. Mereka tidak bertangguh. Tak adalah mereka kata, sebab mereka asalnya free hair jahiliyah, belum turun lagi perintah menutup aurat. Jadi apabila turun je perintah, mereka tak ada beralasan. Nantilah perlahan-lahan, nantilah hijrah tak boleh drastik, nantilah sampai masa, boleh tak sikit-sikit? Tak. Mereka bergegas bila dengar perintah untuk bersegera. Tuan-puan sekalian, bahaya pada hari ini bila buat hijrah, terlalu perlahan sangat perubahan. Sikit sangat. Mula pakai tudung nampak telinga, lepas tu nampak sekian, lepas tu kita kata tak apalah, perlahan, yang penting istiqamah. Sebenarnya yang terbaik kalau dah nak hijrah itu wajib, bukan pilihan. Bukan kita kata nantilah sampai masa hijrah. Hijrah itu wajib. Tuan-puan sekalian, bayangkan kalau kita kata tak apalah, nantilah makan sampai masa makan lah. Sampai 2-3 hari boleh ke kita tanggung makan? Tak, sebab ia adalah keperluan. Perlunya kita kepada taubat dan hijrah melebihi daripada perlunya kepada makanan. Dan keperluan ini baru disedari selepas sekiranya berlaku kematian sebelum sempat hijrah. Allahu Akbar. Muslimin muslimat, sahabat-sahabat yang dihormati sekalian, apabila Allah berfirman dan tidaklah yang diucapkan itu menurut keinginannya, apa yang Nabi ucap termasuk hadis Nabi bukan menurut keinginan, tidak lain ia adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Berhati-hati akhir zaman ada kumpulan yang mengaku Quranik, dan saya pernah tengok dah beberapa video kumpulan ini yang disebut saya Quranik, saya berpegang pada Al-Quran. Dalam Al-Quran tak ada menjelaskan tentang pendetailan cara berpakaian. So dia cakap orang Arab dia pakai macam tu, pakai tutup tudung, itu sebenarnya budaya adat orang Arab. Kita pula dia kata tengok orang Melayu kita, tengok sejarah, tengok asal usul Melayu, pakaian macam mana, baju kurung, lepas tu pakai kain selendang, guna kain apa tu nama, kain batik, itulah asal. So kita orang Melayu tak perlulah nak ikut orang Arab yang pakaian dia macam tu. Tak, asal orang Arab tak pakai macam tu. Sebab kedatangan Nabi SAW mengubah cara pemakaian orang Arab daripada sebelum itu jahiliyah kepada pakaian pada hari ini. Dia kata, you pergilah pula tengok Islam di Norway, tengok Islam di Rusia, tengok Islam di sana, ramai orang Islam, semuanya okey, semuanya beramal dengan Islam, mereka solat, tapi mereka pakai pakaian yang sama seperti mana budaya mereka. So kita orang Melayu asalnya kita bukan pakai tudung. Dalam Al-Quran pun dia kata bawakan satu ayat yang cerita perintah so pakai tudung macam orang Melayu pakai sekarang. Bayangkan apa yang dicakapkan itu mempengaruhi ramai sangat, bukan sedikit. Mula ramai orang yang free hair pada hari ini daripada pakai tudung, buka tudung sangat ramai. Ramai remaja hari ini yang pakai tudung di sekolah saja, tetapi bila di rumah apa semua free hair. Dan ramai juga pelajar. Dulu saya selalu ceramah dekat sekolah asrama penuh. Adalah satu sekolah asrama penuh tu saya selalu ceramah. Lepas tu kata, ustazah, mak saya kat sekolah pakai tudung, kat rumah mak saya tak bagi saya pakai tudung. Mak saya kata tudung ni sebenarnya tak wajib,
Dan sebab tak wajib, mak tak bagi saya pakai. Jadi kat rumah pergi keluar-keluar semua saya free hair Ustazah. Mak saya kata tak ada pun dalam Al-Quran, dan dia suruh saya cari dalam Al-Quran mana ayat suruh pakai tudung. Dia kata tutup sampai belahan dada semua tu, cukup pakai baju tak nampak bahagian dada tu, dah okey dah. Tapi untuk ni tak ada. Sedangkan dalam hadis Nabi banyak menjelaskan pemakaian wanita Islam. Subhanallah. Dan Nabi sebut akan tiba saatnya di kalangan umatku mereka yang berpegang dengan Al-Quran tetapi menolak hadis, menolak sunnahku. Jadi apabila Allah memulakan firman-Nya supaya mengatakan bahawa tidaklah apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad, oleh Muhammad itu melainkan adalah daripada wahyu. Okey. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Masya Allah. Tuan-puan sekalian, surah Al-Imran ayat 31. Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, Qul, katakanlah. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad supaya berkata. Berkata kepada siapa? Kepada kita, umatnya. Qul adalah satu fi'il amar, iaitu perintah Allah. Allah perintahkan kepada siapa? Sekarang kepada Nabi Muhammad. Apa perintah Allah? Qul, katakanlah. Wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, sampaikan kepada umatmu apa yang Allah suruh Nabi cakap pada kita. Perhatikan ayat seterusnya. Qul, katakanlah wahai Muhammad, bagi tahu pada umatmu wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, in kuntum tuhibbunallah, sekiranya kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yuhibbukumullah, nescaya kamu akan dicintai oleh Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan kamu akan diampunkan segala dosa-dosa kamu. Masya Allah. Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, saya ulang lagi sekali. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, sekiranya kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Nabi suruh ikut dia. Kalau kamu benar cintakan Allah, sayangkan Allah, inginkan pertemuan dengan Allah dengan pertemuan yang indah, ingin melihat Allah di dalam syurga, maka syaratnya adalah fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, nescaya kamu akan dicintai oleh Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan kamu akan diampunkan dosa-dosa. Subhanallah tuan-puan sekalian. Fattabi'uni, ikutilah aku. Yang pertama, ikuti segala perintah Allah, perintah Nabi. Ikuti yang kedua adalah tinggalkan segala larangan Allah, larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah ikuti cara hidup Nabi, cara makan Nabi, cara pakai Nabi, cara berhibur Nabi, cara berkeluarga Nabi, pergaulan Nabi, percakapan Nabi. Ikutilah segala sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Subhanallah tuan-puan sekalian, apabila Nabi diseru melakukan satu kebaikan, walaupun kebaikan itu sukar, dan apabila Nabi menyeru sahabat Nabi untuk melakukan satu hijrah, perbuatan sebelum ini mereka dah biasa buat, tiba-tiba datang seruan, Nabi tidak mengatakan tak apalah, sikit-sikit, tangguh dulu, buat perlahan, tidak. Nabi suruh. Sebab itu Allah berfirman, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kamu ke dalam agama kamu dengan sempurna, bukan separuh-paruh, bukan sikit-sikit. Tapi hari ini manusia mencipta sendiri ayat-ayat. Ya. Sebab itu kadang orang yang berhijrah jumpa saya, contohlah kan, dia baru pakai sekaf. Ustazah doakan saya dalam proses hijrah. Saya kata alhamdulillah, subhanallah, terbaik. Saya hijrah perlahan Ustazah. Saya kata tak ada masalah, perlahan. Tapi ingatlah kematian tak menanti untuk kita hijrah sempurna. Belajarlah untuk hijrah sempurna sebaik mungkin. Subhanallah. Maksud bila dia nak hijrah dah ada perasaan tu. So sekarang dia berlawan dengan perasaan. Syaitan membisikkan,
Kamu dah bagus, kamu dah hijrah, kamu bagus, kamu dah hijrah, bagus sangat. Perlahan-lahan, saya nak bagi tahu talbis iblis yang ketiga. Hari ini kita belajar tipu daya iblis. Yang ketiga adalah dia tak cakap jangan, dia tak cakap tak payah buat, tapi dia cakap tangguh. Yang dia cakap adalah tangguh. Tangguh. Okey, contoh ya, hari ni kita nak solat duha. Dia tak cakap pada kita. Dia tak bisik pada kita. Tak payah solat lah, tak payah solat. Tak. Syaitan bisik. Kita nak solat pukul 8. Awal lagi. Nantilah pukul 10 nanti. Time pergi tandas, time minum, turun ambil wuduk. Sampai pukul 10, makan-makan, tengok masa terlebih ada kerja. Nantilah pukul 11. Lepas tu bila dah pukul 11, nantilah solat duha, dekat-dekat nak solat zuhur sekali, ambil wuduk, kan sempat lagi solat duha. Akhirnya tak solat duha. Sama dengan Al-Quran. Syaitan bukan bisik, tak payah baca, jangan baca, tak payah. Tak, tangguh. Subhanallah, sama dengan sedekah, tangguh. Sampai hari tu tak bersedekah. Tangguh nak minta maaf, tangguh nak taubat, akhirnya bertangguh-tangguh. Ini tipu daya syaitan. Bagi orang-orang yang berada di jalan kebaikan dan nak jadi baik, nak hijrah, syaitan bisik tangguh, bukan jangan hijrah, sekian-sekian. Allahu Akbar, tuan-puan dimati Allah sekalian. Tapi perasan tak, kalau bab dunia tak ada tangguh kita, tak ada tangguh. Terlintas nak makan, bang teringinnya durian. Bukan salah ya saya nak sebut. Teringinnya durian, ya Allah bang. Jom, siap-siap sekarang, jom. Kita pergi. Tolonglah. Memang tinggi sangat ni. Tak boleh ni, kalau tak makan durian hari ni memang tak boleh. Tapi bab dunia, perasan atau tidak, kita ada kekuatan untuk tidak bertangguh. Kalau pun bertangguh, akhirnya kita akan buat juga. Tapi bila melibatkan perkara-perkara yang mendekatkan diri kita kepada Allah, kita selalu terlalai dengan bisikan tangguh, akhirnya tak buat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muslimi muslimat dimati Allah sekalian. Okey, kita kembali. Allah berfirman, Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, sekiranya kamu mencintai Allah. Tuan-puan sekalian, saya nak tanya, boleh tulis tak? Adakah kita mencintai Allah? Adakah kita sayang Allah? Tuan-puan sekalian, adakah kita mencintai Allah? Saya nak bacakan satu hadis. Satu ketika, langit berkata kepada Allah, Ya Allah, izinkan aku hempap manusia. Langit yang begitu besar. Langit ni tuan-puan sekalian, tak ada teknologi dan tak ada manusia yang boleh sampai ke langit. Tak akan ada. Tempat tinggal para malaikat dan juga para nabi, roh orang-orang soleh, sahabat-sahabat semua. Masya Allah. Langit berkata kepada Allah, izinkan aku menghempap manusia. Lalu Allah bertanya, kenapa? Kerana manusia ini makan nikmat-Mu, tetapi tidak bersyukur kepadamu, ya Allah. Tidak menyembahmu, tidak mentaati perintah-Mu, ya Allah. Lalu selepas itu laut pula berkata, Ya Allah, izinkan aku menenggelamkan manusia ini. Kenapa wahai laut? Kerana mereka makan nikmat-Mu, mereka meminta-minta kepadamu, tapi mereka tidak mentaati-Mu, mereka melanggar larangan-Mu. Kemudian gunung pula berkata, Ya Allah, izinkan aku hempap manusia ni. Lalu akhirnya Allah berkata, ini makhluk yang besar-besar ni. Allah berkata kepada makhluk yang tidak pernah berhenti berzikir kepada Allah ini, sekiranya kamu yang menciptakan manusia, kamu pasti akan mencintai mereka. Allahu Akbar. Subhanallah. Tuan-puan sekalian, bukti cintanya Allah kepada kita terlalu nyata, terlalu jelas. Daripada sejak kita dalam alam rahim sampai sekarang, Allah lah yang memberikan segala perlindungan, kecukupan. Allah yang jaga kita, tuan-puan sekalian. Saat kita tidak menjaga diri kita, cuba bayangkan malam tadi kita tidur. Adakah kita berpesan kepada Allah, Ya Allah, tolonglah ya Allah, jaga jantungku supaya tetap berdegup, aku nak tidur ni. Darah ni biar mengalir elok, paru-paru biar mengepam, ya Allah, aku nak tidur. Tak ada. Kita tidur menikmati tidur. Siapa yang jaga kita?
Siapa yang pastikan semua sistem badan kita berjalan dengan baik? Allah. Tuan-puan sekalian, yang kita tahu apa keburukan yang sedang berlaku sekarang dalam hidup kita. Mungkin ada yang orang aksiden, mungkin sekian, mungkin ada yang tersakiti dengan orang yang disayang. Tetapi yang kita tidak tahu betapa banyaknya Allah telah melindungi diri kita daripada keburukan. Itu yang kita tidak tahu. Kita tidak tahu sebenarnya musibah yang berlaku, rupanya Allah nak lindungi daripada musibah lebih besar. Subhanallah. Rupanya kenapa Allah halang nikmat yang kita nak, yang kita usahakan tapi tak dapat. Rupanya, dan semua yang tersirat yang kita tidak tahu ni akan kita tahu di akhirat kelak. Oh, patutlah Allah tak bagi apa yang aku nak tu. Sebab melihat ada golongan yang dapat apa yang kita nak dalam keadaan dimurkai oleh Allah sebab dia jadi tidak bersyukur dan kufur dengan nikmat Allah. Lepas tu, oh patutlah aku diuji sakit macam ni. Ya Allah, syukurlah aku sakit. Rupanya dengan aku sakit ni, aku tak berjalan jauh, aku terhindar buat maksiat. Oh, rupanya dengan aku sakit ni, betul lah masa sakit lah paling banyak aku berzikir. Yelah, masa sehat kurangnya aku berzikir. Kalau berzikir pun lalai. Masa di akhirat kelak lah barulah terbongkar segala rahsia. Kenapa Allah buat begini? Kenapa begitu? Allah tidak pernah silap mengaturkan daripada siapa kita lahir, walaupun ibu kita mungkin bukan ibu yang baik. Daripada mana ayah kita, walaupun ayah kita mungkin bukan ayah yang baik. Siapa anak kita, siapa pasangan kita, Allah tidak pernah silap. Siapa orang kita pernah bertemu, walaupun manusia itu menyakitkan hati kita. Sebab perjalanan hidup kita adalah satu journey menuju kepada Allah. Mahu atau tidak, kita tetap sedang menuju Allah. Kita tak ada pilihan. Perjalanan kita sedang kembali kepada Allah. Dan apa yang kita harapkan daripada Allah, bila saat kita mati, nyawa kita keluar, nyawa kita dah sampai sini, kita tak boleh buat apa-apa dah. Kita dah tahu sampai masa nyawa kita akan dikeluarkan daripada tubuh badan kita. Allahu Akbar. Saat itu, tahukah anda, tahukah kita semua, tahukah saya? Saat itu kita sangat mendambakan firman Allah. Allah berfirman, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahu Akbar. Wahai jiwa yang tenang, Allah berfirman, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan kamu redha dengan Allah dan kamu dapat redha Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu di kalangan hamba-hambaku yang saleh, wadkhuli jannati, jemput masuk ke dalam syurgaku. Tuan-puan sekalian, ini panggilan yang kita dambakan saat nyawa kita ditarik dengan panggilan, wahai jiwa yang tenang, kembali kepada Tuhanmu yang engkau redha dengannya dan Allah, Tuhanmu redha kepadamu. Tuan-puan sekalian, apa maksud kita redha dengan Allah? Ini syarat nak dapat redha Allah. Kita kena redha dengan Allah dulu. Apa maksud redha dengan Allah? Yang pertama, redha dengan segala perintah Allah. Tahu perintah Allah tidak bertanggung, mesti taat terus. Tidak melambat-lambatkan hijrah. Bila nak hijrah betul-betul. Subhanallah. Kedua, redha dengan larangan Allah. Dengar, tahu ini Allah larang, terus tinggal. Walaupun kita suka. Walaupun benda ni kita dah buat lama. Tapi tahu ini Allah tak suka. So, redha je lah dengan peraturan larangan Allah. So, kita tinggalkan. Kemudian redha yang ketiga itu, redha ketetapan Allah yang baik dan yang buruk. Subhanallah, Allahu Akbar, tuan-puan sekalian. Jadi, firman Allah yang kita baca ini, sekiranya kita mencintai Allah, maka saya nak sebut sahabat-sahabat, marilah kita balas cinta Allah. Nak list bukti Allah cintakan kita terlalu banyak. Terlalu banyak. Tak mampu nak list daripada sejak lahir apa Allah dah bagi. Bayangkan masa sekolah rendah, kita ada impian sekian-sekian. Best ni jadi orang dewasa. Esok aku dah besar, aku nak bawa kereta. Sampai mimpi-mimpi, ingat tak dulu? Saya pun selalu mimpi. Sekolah rendah dah mimpi bawa kereta. Sekolah menengah mimpi bawa kereta. Sekolah menengah tengok orang kahwin couple-couple. Seronoknya. Perasan atau tidak, apa yang kita impikan masa sekolah rendah, sekolah menengah, universiti, dah banyak Allah bagi. Sampai kita tak perasan. Kalau kita nak hitung, betul lah apa yang kita miliki hari ini, apa yang kita impikan dulu, apa yang kita pernah doa. Tapi kita tak menghitung apa yang Allah dah makbulkan. Kita lebih menghitung apa yang kita sedang minta Allah belum bagi. Kita jarang menghitung apa yang telah kita minta masa kita 10 tahun lepas, 20 tahun lepas yang Allah telah beri sekarang. Tetapi kita lebih banyak menghitung apa yang kita sedang minta hari ini yang belum kita dapat. Tuan-puan sekalian, bukti Allah ciptakan kita terlalu banyak.
terlalu nyata dan jelas. Tiba masanya kita membalas cinta Allah. Balaslah cinta Allah. Marilah kita balas cinta Allah. Bagaimana membalas cintanya Allah? Dengan taat perintah Allah. Jangan tangguh taubat, jangan tangguh hijrah. Nak hijrah sungguh-sungguh betul-betul. Dan tinggalkan larangan Allah. Itulah petanda kita membalas cinta Allah. Tuan-puan sekalian, kalaulah kita bukti kita sayang mak, bukankah kita buat apa yang mak suka? Dan kita tak buat apa yang mak tak suka? Bayangkan kalau kita cakap dekat mak, mak, kita sayang mak, mama, I love you mama, I love you so much mama. You are the best mama in the world. I love you so much mama. Tapi di waktu yang sama, kita buat apa yang mama tak suka. Mama pun akan cakap, kalau kamu betul sayang mama, tolong jangan buat apa yang mama dah larang, apa yang mama tak suka. Bila kamu tetap buat, hati mama terluka sangat. So kalau betul kamu sayangkan mama, kamu jangan buat lagi perbuatan ni. Alah mama, kita memang betul-betul ikhlas sayang mama. Tapi nak faham tak? Sekarang perbuatan menafikan perkataan. Jadi mana lebih kuat ni? Perbuatan ke perkataan? Perbuatan lebih kuat daripada perkataan. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebab itu ramai orang, dia tak cakap sayang, tapi perbuatannya menunjukkan dia sayang. Ramai orang lelaki susah nak cakap sayang. Susah orang lelaki nak cakap I love you. Dia tunggu isteri cakap dulu I love you, barulah dia jawab I love you too. Nak tunggu kalau ada satu hari suami yang start dulu cakap I love you, kena catat tarikh tu. Hari ini dalam sejarah, suami cakap dulu I love you. Macam tu, lebih kurang lah. Kita lebih kurang je. Tapi biasanya kita yang mula dulu. I love you bang. Suami pun I love you too. Jadi tuan-puan sekalian, tetapi ramai yang dia tak cakap, tapi perbuatannya menunjukkan dia sayang. Tuan-puan sekalian, bila kita nak balas cinta Allah dengan perbuatan? Bila nak balas cinta Allah dengan perbuatan? Allah menilai perbuatan kita. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Kita nak habiskan satu lagi, sebab esok kita nak baca hadis Nabi. Banyaklah firman Allah yang berkaitan. Satu lagi firman Allah. Ayat ini turun ketika ahli kitab, kafir ahli kitab mengaku cinta kepada Allah. Jadi barang siapa mengaku cinta kepada Allah padahal ia tidak mengikuti jalan Nabi, maka orang itu sebenarnya berdusta. Subhanallah. Masya Allah. Ini bukan saya sebut ni. Ini para alim ulama. Imam Nawawi yang menuliskan menyebutkan bahawa mereka yang mulutnya mengatakan cinta kepada Allah tetapi tidak taat kepada perintah Allah, tidak meninggalkan larangan Allah, cintanya dusta. Betul. Satu pendustaan, satu cinta yang dusta, satu penipuan, menipu diri sendiri. Apabila mulut cakap cinta, mulut cakap sayang, cinta sayang, tetapi perbuatannya tidak mentaati perintah Allah dan Rasulnya dan tidak meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya, cintanya tidak diterima. Cinta yang dusta. Subhanallah, Allahu Akbar, na'udzubillah. Sebagian ulama berkata, pada perbahasan ini bukan seseorang yang mencintai, akan tetapi dia akan dicintai oleh Allah. Al-Hasan Al-Basri berkata, suatu kaum menganggap bahawa mereka mencintai Allah, maka Allah pun menguji mereka dengan ayat ini. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Lagi sekali, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sadaqallah azim, yang bermaksud, sungguh telah ada pada diri Rasul itu contoh tauladan yang terbaik bagi orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah dan beriman kepada hari kiamat. Masya Allah. Cik, beria kucing tu minta nak masuk kan? Subhanallah. Alhamdulillah, muslimin muslimat di mata Allah sekalian. Bunyi, siapa bunyi? Suara kucing. Kucing nak minta outing tu, nak minta outing. Kat rumah ni ada 20 ekor kucing. Subhanallah. Dia orang duduk dekat beranda rumah, tapi beranda tu bawa atap semua selesa dan luas. Ada rumah kucing lah. Tingkat atas. Rumah kami ni satu tingkat. Satu tingkat ke nak sebut apa? 2 tingkat maksudnya rumah satu tingkat. Rumah ada atas. Okey.
Jadi beranda ni kat atas, kucing-kucing ni memang tak keluar. Jadi outingnya adalah masuk dalam rumah. Itu outing dia orang. Dia orang pagi-pagi memang tunggu pintu sliding tu dibuka, dia orang berlari-lari masuk. Itu outing dia orang lah. Bagilah dia orang masa sejam 2 jam, tak boleh lebih sangat sebab nanti dia mula tanda tempat-tempat buat najis, buat kotor dalam rumah. Tapi kat luar rumah tu ada tandas. Dia orang memang guna tandas masing-masing. Bukan masing-masing ada tandas, dia orang berkongsi tandas. Dia orang okeylah, dia orang dah terdidik. Gitu. Okey, tuan-puan sekalian. Tu cik suami dah pergi buka pintu lain. Kalau tak duduk depan pintu, dia tahu saya ada kat sini. Sini bersambung dengan beranda. Jadi dia duduk dekat pintu tu, duduk bertempik nak masuk. Gitu. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian. InsyaAllah kita akan sambung pada pagi besok sebab ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 lagi firman Allah yang kita akan sama-sama tadabbur sebelum kita membaca hadis Nabi yang pertama dalam bab ini. Dalam bab memelihara sunnah Nabi, mempertahankan sunnah Nabi. InsyaAllah, kalau esok kita boleh habiskan ayatul Quran yang berkaitan. Tapi boleh jadi, mohon maaf, boleh jadi pagi besok saya tak dapat kuliah. Boleh jadi pagi besok saya tak dapat kuliah. Saya cakap terus pagi besok tak dapat kuliah. Boleh jadi. Sebab awal pagi besok saya perlu bertolak ke Kedah. Okey. Dan pagi Jumaat boleh jadi saya pun tak dapat sebab sebelum subuh lagi dah bertolak ke Aceh. Dan pagi Sabtu pula saya memang tak dapat sebab bertolak ke Mekah untuk haji lebih kurang pukul 2 pagi. Gitu keadaannya. Jadi insya-Allah kita bertemu kembali pada hari Isnin minggu depan, tetapi bersiaran langsung daripada Makkah Al-Mukarramah. InsyaAllah. Seperti pengalaman sebelum ini, saya tetap akan teruskan kuliah jam 7 pagi walaupun berada di Makkah Al-Mukarramah. Boleh ya sahabat-sahabat semua? Biarlah ada rindu-rindu sikit kan. Bila rindu tu, barulah kita rasa manisnya saat bertemu. Tapi nak maklumkan sahabat-sahabat semua, moga bermanfaat apa yang kita kongsikan tadi. Banyak ya kita dah sentuh. Sekejap lagi dan pukul 11 pagi ke 10.30 pagi di Melaka. Orang Melaka jom. Saya tak ingat dah dekat mana. Tim tolong bagi maklumat sikit. Sebab tajuk yang saya bakal kongsikan sebentar nanti, tajuk yang sangat penting terutamanya buat ibu ayah dan remaja itu sendiri. Dan saya ada buat preparation yang lebih sikit supaya perbincangan pada pagi ini memberi kesan, memberi impact. Itu adalah selalunya saya punya expectation. Bila menyampaikan sesuatu, saya minta pertolongan dengan Allah sebelum minta. Bukan saya yang hebat, Allah yang hebat. Allah ya azim, yang maha hebat. Allah ya alim, memang mengetahui. Okey, tajuk sebentar nanti lebih kepada remaja, konflik remaja dan sebagainya. Jadi saya pun ada anak 7 orang, ada remaja dah, sebagainya. Saya akan blend dengan pengalaman saya dan pengalaman saya bantu masalah-masalah remaja di luar sana. Apa sebenarnya, apa isu remaja, apa yang banyak ibu bapa tak tahu berkenaan dengan anak remajanya, bahaya zaman sekarang yang ibu bapa tak perasan, dan bagaimana untuk menghadapi ujian dan fitnah alam remaja. Bahkan kita remaja purba pun banyak fitnah. Ni remaja purba, saya umur 40, tuan-puan saya ramai remaja purba ni yang perangai tak macam orang dewasa, perangai masih lagi macam remaja. Tak apa, nanti pukul 11 ke 11 di Melaka. Okey, pukul berapa ya di Melaka? Subhanallah. Okey, dah ada ni. Masjid Saidina Abu Bakar UTM Melaka. Masjid Saidina Abu Bakar UTM Melaka. Universiti Teknologi Melaka. Universiti Teknologi Malaysia Universiti Teknologi Melaka ke Universiti Teknologi Malaysia? Universiti Teknologi Malaysia Okey, tak apa. Di Melaka. Pergi je masjid dia tu, dalam Universiti UTM tu terbuka untuk semua. InsyaAllah saya ada guna slide, saya akan tunjukkan video supaya lebih terkesan dan memberi impact. Masya Allah. Jadi tuan-puan sekalian, dan malam ini selepas Isyak saya nak mengajak sahabat semua untuk hadir secara live. Ingat jadual malam ini, sebab ada berita gembira yang akan di launching. Malangnya ada satu majlis launching, majlis perasmian pelancaran, dan istimewa untuk semua. Jadi
di sana malam ini ada peluang untuk cari rezeki sama-sama dan peluang untuk anda support apa yang kami sedang usahakan, iaitu Yayasan Al-Hijrah, insya-Allah. Jadi ada lagi lah waktu kita bertemu secara live. Saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada semua. Sehingga bertemu lagi, insya-Allah, di waktu yang terdekat, insya-Allah. Saya sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mohon maaf salah dan silap. Di sini kita bertemu walaupun di alam maya. Moga di syurga Allah kita bersatu. Kita tangguhkan kuliah kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat semua, subhanallah, terima kasih. Tahniah sahabat-sahabat di TikTok, kita dapat capai 1 million setiap hari berturut ni. Terima kasih sahabat-sahabat di IG, sahabat-sahabat di FB. Terima kasih semua yang hadir. Lebih kurang 4,000, 5,000, 6,000, 7,000. Hari ini 8,000 lebih yang hadir. Allahu Akbar, 8,000 lebih. Nampaknya perkongsian kita semakin meningkat, semakin meningkat. Jadi nampak tak apabila semua kalian bekerjasama, yang mana pejuang tap, pejuang emoji, pejuang komen, pejuang share, pejuang gift, pejuang star. Nampak tak apabila kita saling bekerjasama memberikan engagement dan juga reach yang kuat kepada platform dakwah kita. Subhanallah, nampak tak peningkatan sedang berlaku, peningkatan sedang berlaku. Jadi subhanallah, walaupun tak ada siapa yang tahu apa yang kita buat kat rumah, duk support, komen kan, tetapi Allah ya basir maha melihat, Allah ya syahid maha menyaksikan, Allah ya hasib yang maha menghitung. Allah akan menghitung semua apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan ia menjadi asbab kita diberikan rahmat oleh Allah, lalu dipilih untuk menjadi ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Terima kasih semua. Sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur, subhanallah.